warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Nadia Nasuha binti Yahya, nombor majlis 279151 dan mengambil kos pengurusan kerja sosial. Assalamualaikum dan hai, saya Nur Ayuna Aisyah binti Mokhtar bernama matrik 277973. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Nama saya Nur Masyita binti Muhammad Zuki, nombor matrik 278875. Saya merupakan seorang pelajar daripada jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Ekonomi dengan kepujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suliana binti Syahari. Saya berpegang nombor matrik 278643 dan saya daripada kos Sains Ekonomi. Selamat sejahtera Dr. Rashidah dan rakan-rakan. Nama saya Akula Anak Perempuan Lucis, nombor matrik 27744. Saya mengambil pengurusan pelancongan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Madam dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Arisa. Nombor matrik saya 280087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Umairah binti Ma'rudin yang bernombor matrik 276822. Saya mengambil kos pengurusan kerja sosial. Nama saya Kotelong, nombor matrik 279926. Saya mengambil kursus pendidikan perikanan di UUM. Hai, nama saya Sahli bin Johar, nombor matrik 278399. Saya pelajar semester 2 dan mengambil kursus perbankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faizal bin Muhammad dan nombor matrik saya 280132 dan saya merupakan pelajar jurusan Sains Ekonomi. Apakah media sosial? Media adalah alat perantaraan, alat komunikasi atau perhubungan. Sosial pula membawa pengertian mengenai kemasyarakatan dan pergaulan. Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi atas talian yang boleh menghubungkan pengguna ke pengguna yang lain secara tidak terbatas dari serata dunia. Kombinasi laman web dan internet membolehkan berlaku kegiatan perkongsian seperti kandungan, gambar, video, pautan dan pendapat antara pengguna. Pada awalnya, media merupakan sebuah alat perantara seperti radio, televisyen atau surat khabar. Media mempunyai limitasi dan sukar untuk pengguna mengemukakan pendapat atau pandangan secara bebas terhadap sesuatu perkara yang ingin disampaikan. Jadi, elemen sosial dibawa masuk ke dalam media dan berubah menjadi alat yang boleh berkomunikasi di antara pengguna. Jaringan sosial berkembang dengan begitu cepat sehingga boleh dianggap sebagai alat komunikasi yang penting pada dunia hari ini dan menjadi platform yang terpenting dalam bidang pendidikan, sistem ekonomi dan sistem sosial. Media sosial diakses oleh semua orang termasuklah golongan remaja, orang dewasa malah kanak-kanak itu sendiri. Masyarakat menjadikan media sosial sebagai satu jaringan utama dalam kehidupan menggantikan alat konvensional seperti alat bacaan, alat berkomunikasi dan kaedah pemasaran. Antara contoh alat media sosial yang pertama ialah WhatsApp. WhatsApp ialah satu aplikasi untuk mengirim pesanan sama ada dalam bentuk teks singkat, pesanan suara, gambar ataupun video. Contoh kedua ialah Instagram. Aplikasi ini adalah untuk memaparkan gambar ataupun video-video pendek. Contoh ketiga ialah Skype, iaitu satu aplikasi untuk membuat pesanan video secara langsung. Media sosial memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan pelbagai maklumat yang terkini kepada rakyat dalam mendapatkan sesuatu info terkini dengan cepat dan pantas. Rakyat boleh mendapatkan maklumat dengan hanya melayari media sosial seperti berita online dan YouTube. Sebagai contoh, rakyat boleh menjejaki perkembangan berita terkini tentang kehilangan MH370 itu dengan hanya melalui media sosial seperti laman web berita harian. Ini dapat menciptakan masa mereka untuk menunggu media cetak. Mereka boleh mengikuti perkembangan pada bila-bila masa tanpa mengira di mana saja.
Media sosial ini akan selalu mengemas kini maklumat terbaru kepada rakyat. Media sosial juga berperanan sebagai media pendidikan. Media sosial adalah salah satu sumber pendidikan bagi masyarakat. Berbagai jenis informasi boleh dapat dengan cepat dan mudah diperoleh. Di samping itu, media sosial merupakan tempat hiburan. Kehadiran YouTube dapat memudahkan pengguna menonton video muzik atau menonton filem. Di era digital seperti sekarang, masyarakat masih memerlukan hiburan sebagai pelepasan diri dari tekanan disebabkan oleh berbagai rutin yang dilakukan setiap hari. Media sosial merupakan sarana yang baik untuk mengekspresikan diri. Salah satu media sosial yang efektif untuk mengekspresikan diri adalah YouTube. Di sana, setiap pengguna dapat memuat naik video-video yang menarik dengan bakat yang dimiliki. Kepentingan media sosial yang pertama ialah menggegarkan kenalan lama. Kita dapat berhubung dengan kenalan lama kita. Laman sosial seperti WhatsApp, WeChat yang memberikan dimensi baru dalam bersosial. Ia boleh menjadikan tempat untuk kita berkongsi detik keistimewaan bersama. Kita boleh berinteraksi secara bersemuka dalam panggilan video, tak kira di mana saja kita berada selagi tidak ada sambungan jalur lebar. Selain itu, melalui media sosial kita juga dapat mengenali kenalan baru yang berkongsi minat yang sama. Kita dapat meluangkan masa bersama dalam perkara yang bermanfaat dan sehat. Tetapi kita juga perlu berhati-hati dengan kenalan dalam media sosial kerana banyak kes penipuan dan pemalsuan berlaku, terutamanya di Facebook. Kita harus berhati-hati dengan kenalan baru tersebut sedangkan kita masih belum mengenali mereka dengan jelas. Kepentingan media sosial yang ketiga ialah menambah pengetahuan dari segi pelbagai perkara. Pengguna dapat bertukar pandangan, cadangan dan berkongsi ilmu baru melalui rangkaian alam maya ini. Kita boleh memberi pendapat kita dan melihat pandangan pengguna lain dalam ruang komen yang disediakan. Tambahan pula, perkongsian ilmu di dalam sosial lebih interaktif dan bermanfaat kepada kita. Terakhir sekali, kepentingan yang keempat ialah pengguna dapat mengetahui isu-isu semasa berkaitan negara melalui sosial media dengan cepat. Sebagai contoh, melalui sosial media, pengguna dapat mengetahui kes pandemik COVID-19 yang dialami oleh negara sekarang. Pengguna dapat maklumat dengan lebih jelas berkaitannya. Antara adab dan etika penggunaan di media sosial ialah menggunakan tutur bahasa yang sopan, iaitu tidak kiralah sama ada dalam penulisan ataupun dalam percakapan. Hal ini sangatlah penting kerana tutur penggunaan bahasa yang sopan menunjukkan yang kita menghormati seorang itu, tidak kira sama ada yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Contohnya, memulakan perbualan di media sosial dengan memberikan salam terlebih dahulu dan juga tidak menggunakan kata-kata kasar yang boleh menyinggung perasaan pihak lain. Seterusnya ialah memuat naik gambar sopan dan tidak mencolok mata, iaitu gambar yang dimuat naik seperti di Instagram, Facebook, WeChat dan sebagainya haruslah menutup aurat bagi yang Muslim, dan bagi yang non-Muslim haruslah memuat naik gambar mereka yang tidak terlalu seksi. Hal ini kerana penggunaan media sosial ialah sangat luas, iaitu dari semua peringkat umur. Oleh itu, kita haruslah menjaga pemakaian semasa bergambar sebelum dimuat naik ke media sosial. Dan tambahan pula, hal ini supaya dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jenayah cyberbully. Yang ketiga ialah tidak memuja kepabalahan. Hal ini sering terjadi di bahagian ruangan komen di media sosial, iaitu netizen sengaja mengecam dan berbalas di bahagian ruangan komen tersebut. Oleh itu, kita haruslah mengeluarkan komen yang baik-baik saja dan tidak mewujudkan perbalahan. Yang keempat ialah berkongsi maklumat yang sahih sahaja, iaitu kita haruslah selidik dahulu maklumat yang kita peroleh itu ialah maklumat yang sahih dan tidak palsu. Barulah kita boleh kongsikan maklumat itu kepada orang lain. Hal ini bagi mengelakkan penyebaran berita palsu yang semakin meluas. Yang kelima ialah tidak menunjukkan atau mewujudkan unsur kebencian terhadap mana-mana pihak, iaitu seperti memuat naik status tentang keburukan seseorang itu dan juga mengajak mereka untuk turut membencinya sekali. Hal ini tidak wajar dilakukan kerana akan mewujudkan pergaduhan antara orang lain. Yang terakhir sekali, tidak menghina pihak berkuasa atau institusi diraja. Kita seharusnya menghormati mereka sebagai pihak berkuasa dan juga pentadbir negara. Oleh itu, kita haruslah tidak menghina mereka. Jika kita menghina mereka, kita mungkin akan dipenjarakan ataupun dikompaun.
Terdapat banyak kesan penyalahgunaan media sosial ini, tetapi hanya beberapa sahaja yang dapat saya bincangkan pada kali ini. Yang pertama ialah masalah penipuan dan pemalsuan. Ini berlaku di dalam dokumen-dokumen dan juga berita yang disebarkan oleh pengguna media sosial. Perkara ini perlulah dihentikan dengan segera. Yang kedua ialah masalah mental akan berlaku. Masalah mental ini berlaku kepada mangsa buli yang telah dibuli di media sosial. Mereka mempunyai masalah jiwa dan menyebabkan kehidupan mereka berubah 360 darjah akibat mereka dibuli. Yang ketiga ialah sahsiah diri akan jatuh. Ini di mana apabila pengguna media sosial memuat naik video yang tidak senonoh dan tidak elok ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Pada mereka yang melihat video itu akan terpengaruh dengan segala yang ditontonnya, menyebabkan mereka akan meniru segala tindak balas yang ditontonnya. Yang keempat ialah pergaduhan akan berlaku. Ini di mana apabila sesuatu pihak menyalahkan sesuatu pihak yang lain menyebabkan mereka berselisihan faham. Pergaduhan ini tidaklah besar, tapi ia akan merubah kehidupan seseorang itu apabila nama mereka telah menjadi buruk akibat pergaduhan itu.